Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bertemu kita kembali ke SK Studio, yang mana pada hari ini kita akan membincangkan berkenaan dengan seni bahasa, iaitu sajak, berkenaan dengan tajuk Pemuda Harapan Bangsa Pemudi Tiang Negara. Untuk mengetahui dengan lebih lanjut, mari kita lihat slide dan video yang telah disediakan. Seperti biasa, kita mulakan dengan melihat apakah objektif pembelajaran yang perlu dicapai oleh murid. Yang pertama ialah murid dapat mendeklamasikan sajak dengan sebutan dan intonasi yang betul. Yang kedua, murid dapat mengubah suai sajak sekurang-kurangnya 3 perkataan dengan tepat. Bila kita katakan ataupun bila berbicara berkenaan dengan sajak, ianya merupakan satu puisi moden yang berbentuk karangan berangkap. Berbentuk bebas, tidak terikat pada jumlah baris, perkataan sebaris, suku kata sebaris, rangkap ataupun rima dan sebagainya. Berbeza dengan pantun dan juga puisi-puisi yang lain, sajak tidak terikat banyak perkara. Sajak juga mempunyai tema tertentu ataupun dipanggil juga sebagai idea pusat ataupun idea dasar. Banyak persoalan di mana sajak telah akan menyampaikan idea, perasaan, cerita dan banyak lagi perkara tersebutlah. Baik, murid boleh terus merujuk pada buku teks. Kita lihat Pemuda Harapan Bangsa Pemudi Tiang Negara. Zara menyertai pertandingan mendeklamasikan sajak di sekolahnya. Berikut merupakan sajak yang mana Zara telah ditugaskanlah untuk dideklamasikan. Cikgu akan bantu kita untuk deklamasikan. Kita lihat. Wahai pemuda-pemudi, berusahalah ke arah kejayaan, bangkit menempuh cabaran. Lihatlah pembangunan di hadapan. Wahai pemuda, wahai pemudi, bantulah bangsamu menjadi pejuang negara. Jika kau rebah, namamu dijulang. Wahai pemuda, wahai pemudi, usah leka dengan kemodenan. Ceritakan perananmu agar generasi mencontohimu. Bila kita lihat pada sajak ni, ianya merupakan satu rangkap mempunyai sebanyak 4 baris lah. Wahai pemuda, berusahalah, bangkit dan juga lihatlah 4 baris. Dan ketiga-tiga rangkap sajak ni mempunyai maksud dan juga isi ataupun idea dasar yang tersendiri. Contohnya, bila kita lihat rangkap yang pertama, ianya memfokuskan berkenaan dengan apa? Memfokuskan berkenaan dengan kita perlu untuk membaiki diri ataupun melakukan sumbangan untuk memberikan kejayaan kepada negara ataupun diri sendiri, contohnya. Bagi rangkap yang kedua pula, memfokuskan kepada kita perlu untuk berjuang bersungguh-sungguh. Jika kalau kita gagal sekalipun, kita dikira sebagai orang yang menyumbang terhadap pembangunan. Yang ketiga ialah usah leka dengan kemodenan. Ceritakan perananmu agar generasi mencontohimu. Lakukan perkara yang baik sekarang. Sekarang apa yang kita lakukan ni semoga menjadi satu inspirasi ataupun diilhamkan pada generasi yang akan datang sekarang, mereka mencontohi perkara yang baik yang kita lakukan. Selain itu, banyak lagi peranan pemuda ataupun pemudi, mereka yang generasi muda sekarang. Yang pertama, apa yang kita perlu lakukan ialah untuk elakkan diri daripada melakukan perkara jenayah ataupun salah laku, yang mana bukan sahaja memudaratkan diri, malah memudaratkan orang yang berada di sekeliling kita. Kalau kita melakukan kesalahan, tentunya ada pembalasan ataupun pengadilan yang mana diambil tindakan ke atas kita. Bila kita berada di dalam penjara, barulah kita tahu betapa besarnya erti kebebasan yang kita lakukan itu. Kita perlu fikir dahulu sebelum lakukan. Yang kedua ialah mengikuti peraturan dan juga undang-undang yang telah ditetapkan di negara kita. Setiap tempat, setiap institusi mempunyai peraturan dan undang-undang yang mana telah ditetapkan oleh pentadbir ataupun kita punya pihak berwajib. Dan yang ketiga ialah harumkan nama negara. Dari bidang apa sekalipun, dari apa benda yang kita buat sekalipun, boleh kita harumkan nama negara. Contohnya atlet yang berjaya, mereka yang mempunyai
taraf intelektual ataupun pendidikan yang tinggi, menyumbang idea terhadap pembangunan negara dan juga pembangunan teknologi misalnya. Apa yang dikenaki untuk kita buat ialah kita perlu untuk menukar ataupun mengubah suai perkataan yang berwarna merah jambu menjadi perkataan yang baru. Kita lihat contoh sajak yang berada di sebelah kanan yang mana telah diubah suai. Wahai pemuda, wahai pemudi, berusahalah ke arah kecemerlangan. Okey, kejayaan ditukar menjadi kecemerlangan. Bangkit menempuh cabaran, bangkit menghadapi dugaan. Cabaran dan juga dugaan membawa maksud yang sama. Lihatlah pembangunan di hadapan, lihatlah kemajuan di hadapan. Juga sama maksud pembangunan dan juga kemajuan. Wahai pemuda, wahai pemudi, okey, bantulah bangsamu. Okey, apa yang kita boleh, perkataan yang boleh kita ubah suaikan, contohnya tolonglah bangsamu. Menjadi pejuang negara, kita boleh tukar sebagai menjadi wira negara, menjadi pahlawan negara, menjadi pemimpin negara. Itu boleh kamu tuliskan. Jika kau rebah, namamu dijulang. Apakah yang sinonim dengan rebah? Rebah ni maksud kita jatuh, kita tewas, kita berada di tempat yang bawah. Boleh tulis sebagai jika kau tewas ataupun gagal ataupun jatuh, namamu dijulang. Wahai pemuda, wahai pemudi, usah leka dengan kemodenan. Okey, boleh tulis sebagai usah lalai ataupun usah alpa. Alpa ni lupalah. Usah alpa dengan kemodenan, usah lalai dengan kemodenan. Ceritakan perananmu. Okey, boleh tulis sebagai ceritakan tugas ataupun ceritakan tanggungjawabmu agar generasi mencontohimu. Okey, sesuatu yang baik kita contohi agar generasi mengikutimu ataupun agar generasi menginspirasikanmu. Berikut pula merupakan beberapa soalan yang mana kamu boleh jawab, kita bincangkan. Nyatakan contoh pembangunan di negara yang boleh kamu lihat. Apakah pembangunan yang boleh kita lihat sekarang? Terdapat banyaklah kan. Dari segi teknologi yang paling ketara, kita lihat banyak perubahan dari segi komputer, internet dan juga banyak pembelajaran atas talian. Ini merupakan pembangunan teknologi yang canggih. Kalau kita melihat aspek yang lain, contoh di pembangunan dari segi kita punya struktur fizikal ataupun bangunan itu sendiri, kita ada bangunan yang canggih-canggih sekarang. Banyak lagi bangunan-bangunan yang canggih ataupun berteknologi tinggi akan dibangunkan. Okey, dari segi sukan, dari segi pembangunan bakat murid-murid juga. Apakah perkara yang sepatutnya kamu lakukan sebagai seorang murid yang bertanggungjawab? Sebagai pemuda-pemudi lah, ya. Antara perkara yang kamu boleh lakukan ialah seperti mana yang kita bincangkan tadi. Okey, elakkan diri daripada jenayah, mengikuti peraturan juga undang-undang dan juga harumkan nama negara. Selain itu, apa lagi yang diingatkan dalam sajak kita ialah usah leka dalam menghadapi kemodenan sekarang. Okey, sifat-sifat budaya kita jangan kita lupakan. Bagaimana ajaran agama dan juga budaya masyarakat kita yang begitu murni yang perlu kita terapkan selaras dengan kita punya pembangunan ataupun kecanggihan yang kita ada sekarang. Jangan leka. Apa lagi kita boleh bincangkan ialah contohnya bantulah bangsamu. Okey, bantulah dalam menyumbang kepakaran masing-masing. Kita berada dalam bidang sukan, kita terjemahkan dalam bidang sukan. Kita berada dalam bidang perguruan, kita terjemahkan dalam bidang perguruan. Kamu juga sebagai murid boleh menyumbang dari segi keupayaan akademik yang kamu miliki. Soalan yang ketiga, pada pandangan kamu, apakah contoh cabaran yang dihadapi oleh generasi sekarang? Kamu boleh tulis bahawa cabaran yang dihadapi sekarang ialah internet tanpa sempadan. Maksudnya internet tersebut kalau digunakan dengan cara yang baik boleh mendapatkan input yang baik. Kalau digunakan secara terpesong ataupun keterlaluan akan menyebabkan kemudaratan kepada diri sendiri. Selain itu, cabaran yang dihadapi juga ialah melihat kepada budaya asing yang mana tidak baik. Oleh demikian, lihat semula apa yang telah kita lakukan. Okey, kalau sebarang perlunya penambahbaikan, kita tambah baik. Kalau ada kesilapan, kita perbaiki pada masa yang mendatang. Dengan berakhirnya penerangan tersebut, maka kita berada di penghujung pembelajaran. Kepada yang belum like, share dan subscribe, sila tekan butang merah di bawah. Sebarang komen dan cadangan penambahbaikan sangatlah dialu-alukan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Bye-bye.